Alright, salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Saya ambil kesempatan ini untuk ucap selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada semua rakan-rakan yang beragama Islam. Uh, kepada semua lah rakyat negara Malaysia, selamat Hari Raya. Dan ambil kesempatan ini untuk mengisi view yang sangat cantik di belakang saya. Pemandangan pemandangan tempat percutian terbaik untuk keluarga. Okay, so hari ini kita bersama dengan keluarga sempena hari cuti hari raya. Satu family kita datang. Orang tanyalah tempat ni best ke tidak. Kemarin saya bagi rate 6.5. Tapi sekarang saya bagi rate kerana sudah rasa tadi sarapan dia macam mana dengan harga dia semua. Saya naik sedikit kepada 7.0. Okey, sudah naik 7.0 lah sebab rate di sini agak mahal. Jadi bila kita seimbangkan rate dengan quality, sekarang 7.0 lah. Okey. Mungkin besok boleh naik lagi. Okey. So, mau tanya harga berapa? Harga dia lebih kurang dalam hampir-hampir RM2,000 lah, 1,700 segitulah. Okey. So, kita cerita apa? Kita cerita tentang Parti PAS, Parti Bersatu Perikatan Nasional. Sekarang ni banyak sangat orang bagi saya komen bahawa Parti PAS Perikatan Nasional ni baguslah untuk direhatkan dulu. Direhatkan dulu, kemudian bagilah parti yang lebih baik yang dapat menyatu padukan rakyat Malaysia, bukan yang cuba untuk menunggang agama, menunggang inilah kata komen-komen itu. Okey, sampai ada yang suruh untuk PAS dibubarkan, PAS diharamkan dan sebagainya. Jadi bagi saya, pendirian saya secara pribadi begini. Parti itu tiada masalah, parti tidak ada masalah. Semua parti sama. Semua parti sama. Tetapi orang-orang dalam parti itu yang ada masalah. Orang-orang dalam parti itu yang perlu untuk diperbaiki, begitu. Sama juga dengan kereta. Contohnya kereta. Semua kereta sama kereta. Tapi yang membezakan kereta lain dengan kereta yang lain adalah kualiti part-part, kualiti kualiti dia punya produk yang ada dalam kereta itu. Itu yang membezakan kereta dengan kereta. Jadi sama dengan parti jugalah, pada pendapat saya semua parti sama. Semua mainan politik sama. Tapi yang membezakan itu adalah orang-orang di dalam parti itu. Ada parti yang orang-orang dia baik, tidak suka fitnah, tidak suka bagi rasuah, tidak suka bohong, tidak suka menunggang-nunggang dan sebagainya. Tapi ada parti pula yang orang-orang di dalam dia untuk menang perlu untuk fitnah, untuk menang perlu fitnah, untuk menang perlu tunggang ini, tunggang itu, tunggang 3R dan sebagainya. Jadi bagi saya yang perlu dibersihkan itu bukan partinya, tetapi orang-orang dalam parti itu yang perlu untuk dibersihkan. Orang-orang dalam parti itu yang perlu untuk dibersihkan. Jadi orang-orang yang suka fitnah ini yang bersihkan, buang daripada parti. Contoh saja. Kalau Hadi Awang pernah memfitnah, dia yang perlu dibersihkan, buang saja dia daripada parti itu. Bagi peluang kepada orang yang bersih. Lepas itu kalau contoh Hadi Awang pernah rasuah, pernah apa-apalah yang tidak bagus kan, patutnya PAS jangan lagi untuk bagi dia jawatan yang tinggi sangat begitu, supaya bersih lah, supaya selepas ini parti ini akan dapat membersihkan nama dia. Contoh lagi, tapi Hadi Awang tidak pernah lah kan. Hadi Awang tidak pernah fitnah, Hadi Awang tidak pernah rasuah. Jadi okey lah, bukan Hadi Awang. Contoh saja. Contoh lagi kalau katakan di dalam parti itu walaupun dia ada kedoktoran kan macam mana hebat sekalipun, kalau dia memang fitnah, rasuah, tunggang 3R, lepas itu nak jadi pembangkang pun tidak berfungsi, tidak pandai pun jadi pembangkang, tidak pandai pun jadi MP. Jadi lebih baik buang sajalah. Kita perlukan MP-MP yang
dapat berfungsi dengan baik. Kita perlukan MP-MP yang menjadi pembangkang yang baik atau kerajaan yang baik. Kalau mereka tidak menjadi kerajaan atau pembangkang yang baik, itu menjadi pembangkang yang baik itu tidak bagus. Itu hanya membazir uang rakyat, uang rakyat. Dan seterusnya ya. Contoh di dalam parti itu walaupun pangkat dia tinggi-tinggi sampai perdana menteri kah, bekas perdana menteri kah, atau menteri-menteri kah, tapi kalau kerabat-kerabat dia sendiri pun ada masalah rasuah, apalagi dia sendiri pun ada masalah rasuah, yang ini perlu untuk diperhatikan ya. Semoga selepas ini semua yang berkuasa di Malaysia tidak sewenang-wenang mempergunakan kuasa untuk mau jadi kaya. Itu penting. Bukan sewenang-wenang untuk mau jadi kaya. Ini tidak. Oh, ini tidak. Siap semua orang yang semua orang yang asal jadi berkuasa saja, asal jadi perdana menteri saja, dan tentu juga lah dia ambil peluang untuk sakau ini sakau itu. Bila habis ya kepimpinan dia, bila habis saja kuasa dia sebagai perdana menteri, dan tentu juga lah tutap tak sampai pun 1 tahun timbullah bermacam-macam masalah. Nah, manusia-manusia beginilah yang perlu untuk dibersihkan. Saya pikir PAS sudah oke, PAS tidak masalah. Saya ingat dulu waktu Tok Guru ni Aziz, waktu itu PAS oke, PAS oke waktu itu, tidak masalah. Semuanya memang memperjuangkan yang betul, macam-macam lah yang betul bagus. Tapi selepas itu apa yang jadi? Macam begitu. Jadi semua parti itu bagi saya bagus, cuma orang-orang dalam dia itu yang perlu untuk dibersihkan. Apa pendapat Anda pula? Apa pendapat Anda? Sila tinggalkan komen, dan saya selepas ini saya akan belanja Anda view. Ini view dia. Lihat view dia, cantik kan? Oke. So ini bilik saya. Ini bilik saya. Bayangkan, best tak best? Satu unit rumah sebenarnya. Ini bukan bilik saja tapi satu unit rumah. Siap ada beranda sendiri, dan di belakang itu memang terus ada siap ada gambar-gambar lagi depan tuh. Ada macam artis-artis tahap gambar di sana itu. Memang hebat lah. Tempatnya memang hebat. Memang seronok, menarik, tertarik. Oke. So, kejap lagi kita akan enjoy lagi tempat ini. Rugi lah kan, rugi kalau tidak enjoy. Tempat ini mahal, tempat ini berkualiti, kita mesti enjoy sepuas-puasnya. Oke, so kita jumpa lagi. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye bye.